Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama di Ropai Pagi dan seperti biasa ya, seperti yang kita beritakan tadi, kita sudah pun masuki segmen Tazkirah yang akan kita bawakan pada pagi ini, yang mana tajuknya ialah berkenaan dengan usaha tanpa meminta. Dan pada pagi ini kita bersama dengan narasumber kita, iaitu bersama dengan yang mulia Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Bujang, merupakan pegawai UGAMA. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah. Okey, lama sudah tidak berjumpa dengan Ustazah ni. Alhamdulillah ya. Jadi menerusi tajuk kita pada pagi ini dalam segmen Tazkirah berkenaan dengan usaha tanpa meminta. Jadi sebagai mukadimah ni Ustazah, tajuk kita pada hari ini, dipersilakan Yang Mulia Ustazah untuk berkongsi berkenaan dengan usaha tanpa meminta. Silakan. Okey, terima kasih Mahira dan juga Daud. Saya. Dan para penonton yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita ni berjumpa lagi pada sesi tazkirah Rampai Pagi pada kali ini dengan tajuk usaha tanpa meminta. Subhanallah, kalau mengikut dengan tajuk ini, mungkin kita ni ada di kalangan kita ni tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan tajuk itu. Yang mana sebenarnya anitah yang akan saya cuba ungkapkan, kongsikan dengan para penonton di luar sana. Jadi alhamdulillah, di dalam agama Islam kita ni mengharapkan sesuatu dari perkara keduniaan seperti kekayaan, kejayaan adalah bukan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Maksudnya memang dibolehkan oleh agama Islam. Akan tetapi macam mana caranya untuk kita ni mendapatkan kekayaan, itulah sebenarnya yang perlu kita ni titik beratkan. Yang mana ada caranya yang sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada caranya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya lah dengan tajuk kita ni pada hari ini, iaitu sifat ataupun suka cara meminta-minta itulah adalah sesuatu yang harus, bukan lagi harus, mungkin sepatutnya kita ni elakkan dalam kita ni hidup di dunia ini. Kerana mungkin ada sesetengah orang merasakan ataupun berpendapat bahawanya meminta itu yang lebih baik, yang lebih mudah untuk didapatkan, kerana meminta itu senang orang, macam mana? Cara jalan mudah lah. Cara jalan mudah. Untuk meraih simpati orang itu mudah daripada kita ni berusaha sendiri untuk mendapatkan rezeki. Itulah. Dan pada hakikatnya perbuatan ini adalah tidak digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang berusaha. Jadi kita ni perlu pilih mana satu yang kita ni mau jadi. Kita ni mau hamba yang disukai oleh Allah, yang sentiasa berusaha, ataupun hamba yang tidak disukai oleh Allah, yang suka meminta-minta kerana merasakan mahukan jalan mudah. Itulah. Jadi untuk itu, sebagai hadis yang sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sungguh orang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya adalah lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. Jadi hadis ini sebenarnya adalah sebagai satu motivasi sebenarnya. Motivasi untuk kita ni sentiasa berusaha untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kekayaan. Kerana bayangkan kalau kita ni duduk diam,
sudah tentu ketani tidak akan dapat apa-apa. Betul. Walaupun tak ketani katakan macam ketani yakin dengan rezeki yang Allah bagi. Memang Allah sudah menentukan rezeki ketani. Tetapi perlu ada usaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Jadi mudah-mudahan sebagai mukadimahnya boleh membuka mata sedikitlah kepada para penonton dan juga bisnis kita berdua. Baik, terima kasih Ustazah ya. Dengan adanya nyorang sebagai mukaddimah dan juga penjelasan daripada Yang Mulia Ustazah sebentar tadi, membuka minda kata Ustazah ya, untuk ketani mengetahui akan betapa pentingnya usaha untuk ketani nyorang berdiri di kaki sendiri, orang berkarya untuk melaksanakan ataupun mengerjakan sesuatu demi mendapatkan sesuatu ya. Jadi tetapi ada yang mungkin lagi masih tertanya-tanya nih, Yang Mulia Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan meminta-minta mengikut pandangan Islam? Kenapa agama Islam ini agama yang mulia, agama yang indah sebetulnya. Ia sudah memberikan, orang katanya tu susun aturnya sendiri kan, memberi kelebihan-kelebihan pada umatnya. Pandangan yang begitu indah. Jadi menurut Yang Mulia Ustazah, yang dimaksudkan dengan meminta-minta bagi pandangan Islam ini, dan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk bersifat meminta-minta ini? Dua dulu. Yang satu lagi Mahirah yang akan menanyakan. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih David dan juga Mahirah. Okey, alhamdulillah. Mengenai dengan meminta-mintanya menurut pandangan Islam. Okey, sebenarnya bukannya secara keseluruhan kita ni tidak boleh meminta-minta. Tetapi ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ada 3 golongan yang boleh meminta-minta. Yang dibenarkan untuk meminta-minta. Iaitu yang pertama sekali adalah golongan orang yang menanggung hutang. Orang yang menanggung hutang untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya, maka orang itu boleh meminta-minta sehingga hutangnya lunas. Tetapi jika sekiranya hutangnya sudah lunas, maka ia tidak boleh lagi meminta-minta. Jadi itulah golongan yang pertama. Yang kedua, orang yang terkena bencana, yang mana sehingga harta bendanya musnah, satu pun tak ada lagi tinggal. Jadi orang ini boleh meminta-minta sampailah dia memperoleh sumber kehidupan yang layak baginya. Dan juga yang ketiga, golongan yang ketiga yang boleh meminta-minta adalah orang yang ditimpa kemiskinan, yakni disaksikan atau diketahui oleh 3 orang yang dipercayai bahawa dia memang miskin. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber penghidupan yang layak. Jadi kalaulah sekiranya ada selain daripada ketiga-tiga golongan tersebut, maka haram sebenarnya untuk ketani meminta-minta. Dan haram juga untuk ketani memakan hasil daripada yang ketani minta tu. Jadi subhanallah. Inilah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada ketani. Yang mana yang tadi itu adalah hadis yang mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi untuk itu, apabila ketani sudah ketahui bahawa ketiga-tiga golongan tersebut sahaja yang hanya layak untuk meminta-minta, maka ketani yang sehat walafiat, yang sempurna anggota tubuh badannya, yang mana boleh berdiri di kaki sendiri untuk mencari rezeki, maka itu adalah lebih baik untuknya untuk mencari rezeki dengan hasil titik peluhnya sendiri, dengan hasil usahanya sendiri. Kerana apa tadi? Rasulullah sudah mengatakan haram untuk ketani meminta-minta. Haram untuk ketani memakan hasil ketani meminta-minta tersebut. Inilah sebenarnya yang mana ketani perlu titik beratkan. Mungkin ketani merasakan ketanian ini susah, tapi perbaik ketanian itu susah, tapi ketani punya kekuatan. Ketani masih lagi kuat untuk mencari rezeki. Ada kudrat, ada masih. Jadi untuk itu adalah lebih baik ketani berusaha, caritah rezeki dengan usaha sendiri. Hatta kan berjual, kalau ketani lihat ada yang berusaha tu walaupun tak sedikit jualannya tu, tapi dia berusaha untuk mencari rezeki. Jadi untuk itu maritah ketani sama-samalah untuk muhasabah diri ketani. Ketani ni jenis yang mana satu?
Yang mana satu yang kita ni mahukan? Adakah orang yang sentiasa berusaha untuk mencari rezeki ataupun orang yang sukakan meminta-minta ni? Dan juga di antara lain sebenarnya ini bukan sebenarnya untuk menyalahkan ataupun rasa mungkin ada orang rasa kurang selesa dengan apa yang saya cuba sampaikan, tapi ini adalah sebagai satu motivasi sebenarnya. Apa yang saya cuba sampaikan ini adalah untuk kita ni menuju ke arah yang lebih baik. Yang mana baik itu di sisi pandangan Allah dan Rasulnya, dan juga baik di sisi pandangan masyarakat. Kerana yang kita ni ketahui apabila seseorang itu suka terus-menerus meminta-minta kepada jiran di sebelah, saudara kita ni, sudah tentu akan terbitnya ketidakselesaan di antara golongan kita ni, maksudnya di antara masyarakat. Kerana kita ni tahu orang tersebut yang mampu untuk berusaha mencari rezeki, tapi kerana sifat meminta-minta tersebut telah menjadikan dirinya itu kadang orang akan menjauh atau pulang, bahkan pulang kan menghampiri ke menolong, tapi semakin menjauh kerana kita ni tahu ia mampu untuk mencari rezeki. Jadi untuk itu di antara lain kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang bersifat meminta-minta ini sebenarnya. Banyak sebenarnya kerana di antara lain yang mana wang hasil meminta-minta itu tiada keberkatan. Kita ni meminta, apabila orang membagi maka tiada keberkatan dalam hasil kita ni dapatkan itu. Jadi untuk itu kalau kita ni hidup ni sudah tentu mahukan keberkatan. Betul. Apa saja yang kita ni lakukan mahukan keberkatan. Jadi kalau kita ni mencari rezeki dengan meminta-minta, maka tiada keberkatan di dalamnya. Yang mana daripada diriwayatkan daripada Hakim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepadanya yang mana yang bermaksud. Sesungguhnya harta itu kehijauan yang manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan hati si pemberi, bukan disebabkan dia meminta, maka Allah berikan berkat kepadanya pada harta tersebut. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan kerakusan jiwa, maka Allah tidak memberikan berkat kepadanya dan juga pada harta tersebut. Dan perumpamaan orang yang meminta-minta seperti orang yang makan tapi tidak kenyang, kerana tidak ada berkat untuknya pada harta tersebut. Jadi tangan yang di atas itu adalah lebih baik. Tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah, yakni yang menerima. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi inilah yang mana hasil daripada perbuatan meminta-minta daripada orang lain itu tidak akan sepenuhnya membantu si peminta, kerana tiada keberkatan harta tersebut disebabkan perbuatannya. Jadi subhanallah, hadis satu sudah jelas saja, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi untuk itu kalau boleh tak kita ni tahu tahap kemampuan kita ni, rezeki kita ni macam mana. Kalau boleh tak kita ni tahu, apabila kita ni tahu kita ni pun indah sekaya mana. Betul. Tapi kita ni tahu yang sedekah itu adalah amal kebajikan yang sepatutnya kita ni lakukan juga. Jangan menunggu kaya barukan sedekah. Cuma itulah konsepnya. Betul. Jadi untuk itu apa yang saya cuba ingin sampaikan di sini, walaupun kita ni merasa kita ni itu miskin orangnya, tapi kita ni ada usaha untuk membuat kebaikan dengan memberi sedekah kepada orang lain, maka itu adalah lebih baik. Betul. Itu adalah lebih baik daripada orang yang sentiasa meminta saja, yang sentiasa menerima sahaja. Tapi bukan bermaksud saya tu menolak untuk membagi kepada orang yang memerlukan. Di sini mana yang sebenarnya apa yang dimaksudkan adalah meminta-minta bagi orang yang sehat walafiat. Yang mana ia boleh berusaha dengan sendirinya untuk mencari rezeki. Jadi di antara lain juga yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang meminta-minta ini, yang mana datang pada hari kiamat nanti orang yang meminta-minta ini dengan tidak ada sekerat daging pun yang ada di wajahnya. Nauzubillah min zalik.
Artinya kalau kita ni akan mengenal sewaktu hari kiamat nanti orang yang tidak ada daging di wajahnya, maka dia adalah orang yang suka meminta-minta. Yang mana maksudnya di sana yang mana mungkin yang mana ada para ulama telah mengungsikan mengenai hadis tersebut, mungkin saja daging-daging di wajahnya itu berguguran, berjatuhan. Kerana apa? Ia suka meminta-minta sedangkan ia mampu untuk berusaha atas usahanya sendiri. Jadi subhanallah. Jadi ketani mau yang mana satu? Itulah yang paling penting. Ketani mau jadi yang mana? Ketani mau yang sempurna di dunia, anggota badan ketani, dan juga insya-Allah ketani dibangkitkan di hari kiamat kelak pun dengan keadaan yang sempurna. Bukannya dengan tidak ada daging di wajahnya. Mungkin saja juga mungkin dengan hanya tinggal tulang pada waktu-waktu. Kerana inilah cara untuk mengenal sewaktu di hari kiamat kelak nanti, iaitu orang yang tidak ada daging di wajahnya. Jadi subhanallah, na'udzubillah min zalik. Jadi itulah ya sebenarnya ialah ada sesetengah yang beranggapan meminta itu lebih mudahnya untuk meraih simpati orang lain, sedangkan dia memiliki panca indera yang sempurna, tenaga yang sudah pun dikurniakan. Jadi mungkin Ustazah mungkin dapat mengongsikan secara ringkasnya tips bagi mengelakkan diri kita ni dari sifat meminta-minta ni, Ustazah. Okey, tips ini yang paling penting lah kali supaya kita ni tidak bersifat meminta-minta. Yang pertama sekali adalah dengan bersyukur. Inilah banyak-banyak kan bersyukur. Bersyukur dengan kita ni apa yang kita ni ada. Apa yang Allah bagi arah kita ni sentiasalah bersyukur. Ucapkanlah alhamdulillah. Kerana apabila kita ni bersyukur, maka Allah akan menambah lagi rezeki nikmat arah kita ni. Jadi subhanallah. Pertama-tama sekali dalam kita ni hidup ni, ucapkanlah alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Dan yang kedua mungkin yang dapat saya kongsikan dengan kita dan juga penonton, iaitu satu doa. Satu doa ni yang mana saya rasa kita pun pernah mendengar juga, iaitu yang mana bismillahirrahmanirrahim, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Iaitu yang mana yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal tanpa perlu kepada yang haram. Kayakanlah aku dengan kurniaanmu tanpa aku mengharapkan kepada selainmu. Jadi subhanallah, cantik sebenarnya doa ini. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, supaya kita ni tu tidak perlu lagi kan meminta-minta. Macam tu. Kerana apabila kita ni ada rasa bersyukur, merasa cukup, jadi insya-Allah perkara ini boleh menjadikan kita ni seseorang yang sentiasa berusaha tanpa meminta-minta. Jangan kita confuse lah dengan meminta-minta ni. Kalau minta belanja lain tu ceritanya. Kalau minta belanja lain. Ini maksudnya di sini kita ni ada usaha tapi lebih rela untuk meminta. Itulah yang dimaksudkan. Dan juga bagi saya kesempatan lah, mungkin ada masa. Ada masa lagi, ada kesempatan. Okey. Mengenai dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang itu daripada kaum Ansar. Ia datang berjumpa kepada Rasulullah. Ia meminta kepada Rasulullah. Ia meminta kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respon Rasulullah tidak memberi dan juga tidak juga menolak. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada lelaki tersebut, apakah harta yang engkau miliki? Apa harta yang engkau ada? Lalu lelaki itu pun menjawabnya, saya ada satu kain, sehelai kain yang mana untuk menyelimuti diriku dan juga satu gelas untuk saya minum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melelong menjualkan kedua-dua harta yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Lalu sahabat membeli dengan harga 1 dirham. 1 dirham. Lalu Rasulullah macam merasa mungkin terlalu rendah harga itu. Lalu Rasulullah pun melelong lagi. Lalu ada sahabat membeli 2 dirham. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjual 2 dirham tersebut, lalu mendapatkan 2 dirham, lalu diberinya kepada lelaki tersebut. Katanya 1 dirham itunya bagi arah familymu untuk makanan. Dan satu lagi kata Rasulullah, belilah kapak.
belilah kapak. Lalu Rasulullah SAW pun menyuruh ke dia ni untuk mencari rezeki dengan kapak tersebut. Maksudnya di sana Rasulullah SAW tidak mencela orang tersebut. Rasulullah bagi ia inisiatif macam mana cara untuk mencari rezeki itu. Dan apabila Rasulullah membagi kepadanya kapak itu, lalu Rasulullah memberitahu kepada lelaki tersebut, ya, jangan engkau temui akunya selama 15 hari. Setelah 15 hari barulah engkau temui akunya, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun lelaki tersebut pun berjumpa dengannya setelah 15 hari. Dan mana ia pun mendapat 10 dirham kerana ia menjual kayu dengan kapak tersebut. Jadi oleh itu Rasulullah SAW ni begitu indah akhlaknya. Betul. Yang mana Rasulullah ni ia indah mencela, indah juga mengejek, indah. Tapi Rasulullah bagi ia cara untuk ia mencari rezeki. Jadi untuk itu saya rasa perkara ini memang ada dibuat di negara Brunei Darussalam. Betul. Memang ada perkara ini dibuat. Jadi tertakluk kepada yang si penerima. Bagaimana untuk memanfaatkan pemberian itu. Kadang-kadang kena bagi perahu, ada kan? Betul. Kena bagi perahu, kena bagi mesin jahit. Mesin jahit. Yes. So itulah. Itu caranya untuk kita ni mencari rezeki atas usaha sendiri. Betul sekali. Jadi sebetulnya menarik ya Mahirah ya. Ada 3 perkara ataupun 3 hal yang diperbolehkan, iaitu untuk dalam meminta ini menanggung hutang, kedua mendapat bencana yang mulia Ustazah ya, dan ketiga yang ditimpa kemiskinan. Sebetulnya ingin saya tanyakan 2 perkara yang 2 dan 3, tapi memandangkan masa kita tidak mencukupi, saya lebih memberi peluang kepada Yang Mulia Ustazah untuk membuat kesimpulannya pada tajuk yang kita ni bicarakan pada pagi ini. Silakan. Okey, terima kasih Dawata Mahirah. Okey, alhamdulillah. Jadi untuk itu sampai sudah di penghujung. Okey, so inilah carilah rezeki, carilah rezeki atas usaha kita ni sendiri. Kerana kalau kita ni mencari rezeki atas usaha sendiri, nyaman lah rasanya. Kalau kita pun, saya pun merasa nyaman. Kerana kita ni miliki dengan hasil titik peluh sendiri, lalu kita ni akan hargai harta yang kita ni miliki itu, dan kita ni akan mensyukurinya. Walau sedikit. Walaupun sedikit. Kerana kita ni tahu betapa susah payahnya kita ni mencari rezeki. Jadi mudahan sebagai simpulannya lah betul sekali. Terima kasih Yang Mulia Ustazah ya. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Bujang, merupakan pegawai agama, kerana berkesudiannya untuk menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan segmen tazkirah kita pada pagi ini, usaha tanpa meminta. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi